Apa yang menarik dalam Pilihan Raya Negeri Johor 2022 ini, di mana kebanyakan parti dan organisasi politik berlumba-lumba ataupun mahukan perubahan dengan menampilkan wajah segar, wajah baru, anak muda diangkat sebagai calon pilihan raya kali ini. Termasuk parti yang lama, parti yang dominan, iaitu UMNO Barisan Nasional. Dan kini saya berada di Don Bukit Pasir. Salah seorang yang ditampilkan adalah calon anak muda, Insinyur Teknologis Muhammad Fazli Muhammad Saleh. Terima kasih Fazli kerana bersama kami dalam Johor memilih calon BN untuk Don Bukit Pasir. Jadi apa perasaan Fazli? Yalah, orang muda, dah ada kelayakan profesional, dah ada jawatan yang selesa di organisasi swasta, JLC, tetapi ingin berkhidmat untuk komuniti dan juga masyarakat dalam arena politik. Pertama sekali, pemilihan saya ini saya anggap satu penghargaan daripada Barisan Nasional kepada calon-calon baru, calon-calon muda. Yang keduanya sudah pasti ini merupakan satu cabaran kepada saya sendiri, orang muda, untuk memastikan sokongan orang muda itu sendiri, masyarakat kepada Parti Barisan Nasional. Dalam bidang profesional, saya tak rasa banyak berbeza antara bidang profesional yang saya sedang jalani sekarang sebagai jurutera dan juga dalam bidang politik, kerana politik pun isu-isu pentadbiran, polisi dan dasar, saya tak rasa jauh berbeza dengan bidang yang saya lalui sekarang. Sebagai jurutera, banyak juga polisi dan dasar yang dibuat berkaitan dengan sistem-sistem yang tertentu. Jadi bagaimana nak adaptasi? Betul, Fazli kata tak banyak beza, tetapi komuniti ini dia datang dari pelbagai aspek, kan? Ada kelompok yang memerlukan perhatian mungkin melebihi 90%. Kelompok yang tak kisah pasal wakil rakyat pun dia boleh survive, kan? Dia bayar cukai, yang penting perkhidmatan bagus. Ada yang mungkin di pertengahan tu M40 tu dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah. Dan dia sentiasa memantau pergerakan dan juga perkhidmatan wakil rakyat. Jadi adakah Fazli sudah bersedia untuk menempuh pandangan-pandangan dan juga permohonan dan demand masyarakat yang pelbagai di Bukit Pasir ini? Selain seorang jurutera, saya juga sebenarnya dah terlibat dalam bidang politik dalam beberapa tahun. Selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian Pagoh selama 4 tahun, sebelum itu sebagai ahli jawatan kuasa. Saya juga menjadi pengerusi beberapa NGO, khusus di bahagian Pagoh dan di Don Bukit Pasir. Saya dapat rasakan bahawa ada kelebihan tertentu yang saya boleh mainkan. Ada advantage yang saya boleh gunakan dalam membantu masyarakat memahami kehendak dan juga keperluan rakyat. Selama 4 tahun saya jadi Ketua Pemuda, banyak yang kita dah santuni masyarakat dan kita sedikit dapat tahu apa isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat. UMNO di bahagian Pagoh, Barisan Nasional khususnya memberi peluang dan ruang orang macam saya, orang muda, untuk menggunakan segala platform yang UMNO ada. Jadi saya percaya bahawa orang muda, walaupun ramai sebut kurang berpengalaman, tapi kita melalui satu proses yang panjang mematangkan diri kita. Jadi saya rasakan bahawa peluang dicalonkan sebagai calon Barisan Nasional Don Bukit Pasir akan digunakan sebaik mungkin untuk tak lain tak bukan untuk rakyat juga akhirnya. Okey, bagi Fazli, adakah ini juga sebagai satu cabaran besar? Kerana UMNO bangkit ketika perubahan politik yang besar 2018. Selepas itu pelbagai dinamik politik berlaku, termasuk perubahan pucuk pimpinan di peringkat persekutuan dan juga di Johor. Jadi untuk Johor kali ini, UMNO menawarkan politik kestabilan. Bagi Bukit Pasir, adakah kestabilan itu hanya retorik politik ataupun dia sebenarnya mampu memberikan jaminan kesejahteraan sosio-ekonomi bagi penduduk dan juga pengundi di Bukit Pasir? Kestabilan politik memang merupakan satu agenda utama. Johor khususnya memiliki 4 orang menteri besar dalam masa 4 tahun, dan itu bukan satu rekod yang baik untuk kita pertahankan di masa hadapan. Kita dapat lihat apa akibatnya apabila berlaku pucuk pimpinan, berlaku pucuk perubahan kerajaan, dan juga kita dapat rasakan bahawa kerajaan yang ada sebelum ini tak stabil. Kestabilan sebuah kerajaan mampu menjamin pelaburan masuk, ekonomi semakin berkembang. Contoh khusus di Bukit Pasir, kita ada satu projek pembangunan yang besar, Bandar Universiti Pagoh, hak pengajian tinggi, yang mana sepanjang tempoh 4 tahun ni kita sebut dalam bahasa orang kampung, dia dindong. Kejap on, kejap tak on. Mangsanya ialah rakyat.
penduduk Bukit Pasir yang mendambakan limpahan ekonomi itu tertunggu-tunggu. Bila projek ini dapat dilaksanakan, bila projek ini dapat memberi manfaat kepada penduduk Bukit Pasir. Jadi itu bukti jelas bahawa kestabilan politik, perubahan pucuk pimpinan mainkan peranan yang sangat besar, dan UMNO mengambil langkah berani, Barisan Nasional mengambil langkah berani mengembalikan semula mandat kepada rakyat, beri rakyat peluang untuk memilih sebuah kerajaan yang jauh lebih stabil berbanding dengan sebelum ini. Adakah pada pandangan orang muda seperti Fazli, kestabilan itu meletakkan UMNO parti dominan berbanding parti-parti rakan dalam Barisan Nasional, dan juga membuat perbandingan bahawa apa juga perbandingan politik yang ditawarkan oleh pembangkang sebelum ini yang sudah pun menjadi kerajaan, iaitu Pakatan Harapan, mereka seimbang kuasa mereka. Ada keadilan di situ, amanah di situ, dan juga DAP. Jadi adakah kestabilan yang dimasukkan oleh UMNO dan juga pemahaman Fazli, UMNO mesti berada di depan dan mendominasi perkongsian kuasa itu? Tidak menjadi masalah sekiranya sesuatu parti itu dominan dalam kelompok-kelompok tertentu. Rasanya ini ialah merupakan satu, kita sebut sistem yang terbaik. Tidak dapat dinafikan dalam kerajaan, membentuk sebuah kerajaan pun perlukan majoriti. Majoriti itulah istilah dominannya. Dari segi Barisan Nasional pula, sekiranya UMNO dominan, dia lebih stabil di kalangan UMNO Barisan Nasional itu sendiri. Jadi saya tak nampak apa-apa yang muskil dengan istilah dominan itu, dan saya yakin dengan adanya sebuah parti, let's say katakan UMNO sebagai parti dominan, sebenarnya dia memberi banyak advantage kepada gabungan Barisan Nasional itu sendiri. Kita tak mahu melihat gabungan yang dikuasai sikit-sikit, jadi kuasa membuat keputusan itu tak ada. Sebab itu kita dapat lihat bahawa sesuatu keputusan yang dibuat oleh kerajaan terdahulu, apabila parti yang minoriti menjadi pemimpin, jadi kita dapat lihat dekat situ. Jadi saya yakin dan percaya walaupun UMNO dominan dalam Barisan Nasional, itulah kunci kestabilan Barisan Nasional itu sendiri. Bagi Fazli, idealisme orang muda, dia lihat suatu politik itu memberi khidmat kepada masyarakat, politik khidmat, politik idea, politik dasar dan juga polisi. Apa pandangan Fazli tentang isu rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa? Adakah Fazli melihat ini juga agenda yang dibawa untuk dicanaikan ataupun dikongsikan bahawa pemimpin mesti bersih mewakili mereka di Bukit Pasir? UMNO dan Barisan Nasional saya lihat matang. Apabila kita tidak menjadikan isu mahkamah sebagai modal kempen kita di pilihan negeri Johor, kita serahkan segalanya, isu rasuah, isu penyalahgunaan kuasa. Jika ada pertuduhan di mahkamah, kita teruskan di mahkamah. Kita tidak seperti setengah parti yang mendahului mahkamah. Jadi saya yakin dan percaya sekiranya pengundi-pengundi diberikan kefahaman yang betul, dia dapat menilai suatu isu berdasarkan segmen-segmen tertentu. Khususnya sebagai contoh di negeri Johor, isunya ialah memilih kepimpinan kerajaan negeri Johor. Tiada kaitan dengan kerajaan pusat ketika ini. Jadi sebagai orang politik, pemimpin-pemimpin, termasuk juga kita dalam bidang media, diharap dapat memberikan satu kita sebut didikan kepada pengundi-pengundi, terutamanya pengundi baru. Yang mana kita tak mahu bahawa sesuatu keputusan dibuat hanya berdasarkan sentimen lain yang tiada kena-mengena dalam sesuatu perkara, khususnya PRN negeri Johor. Tapi secara peribadi Fazli menentang isu rasuah, isu Semestinya kuasa dan mengangkat isu integriti? Semestinya sebagai orang muda, kita tak mahu apa-apa isu terpalit kepada sebuah parti yang kita dokongi. Kita tak dapat nafikan bahawa setiap parti, setiap organisasi ada isu-isu tertentu. Dan sebagai orang muda, insya-Allah dengan kita sebut track record yang baik, kita mampu memastikan bahawa perubahan dapat dilakukan dengan sempurna. Bukan sahaja dalam kalangan parti politik, khusus untuk negara dan juga dalam bidang apa-apa sahaja bidang. Isu integriti harus dijadikan isu utama, tapi macam saya cakap tadi, kena menilai secara holistik bahawa ada segmen-segmen tertentu yang diuruskan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, isu mahkamah. Sekiranya isu melibatkan mahkamah, kita yang bukan mahkamah serahkan kepada pihak mahkamah. Okey. Itu kaitan dengan soalan seterusnya pada Fazli, iaitu anak muda. Di Bukit Pasir, angka undi 18 pendaftaran automatik ribuan jumlahnya berbanding PRU ke-14 yang lalu. Jadi macam mana Fazli mencuit hati mereka
supaya menyokong agenda Fazli dan juga memenangkan Fazli di Bukit Pasir? Sebagai Parti Barisan Nasional dan juga calon muda, saya yakin kita mengamalkan politik matang, iaitu dengan menyantuni mereka yang berusia 18, 19, 20 dan juga pengundi automatik yang selama ni inilah pertama kali mengundi setelah nama masuk secara automatik. Saya yakin dan percaya hanya dengan melalui tawaran-tawaran yang baik, kita sebut politik nilai bakti, yang akan dapat menyantuni mereka, mempengaruhi mereka membuat keputusan, khususnya di negeri Johor ini. Saya percaya bahawa mereka perlukan bimbingan, terutama yang kita sebut undi muda ini, perlukan bimbingan dan seterusnya orang politik perlu mainkan peranan yang baik untuk memastikan bahawa pengundian dapat dilakukan dengan baik, bagaimana menangani persepsi-persepsi tertentu, khususnya lah isu-isu orang muda. Bagi Fazli, secara peribadi, adakah mempromosikan, mengajak anak muda yang ada di Bukit Pasir, yang ada di luar, pulang beramai-ramai mengundi kali ini? Kerana kita tahu pada PRN yang Melaka dahulu, UMNO kalau boleh tak mau pengundi luar balik, kerana mereka tahu ada pengundi tegar mereka, pengundi teras UMNO BN di kampung di Melaka, dan akhirnya mereka boleh menang. Jadi apa strategi Fazli? Kerana ialah ini hak rakyat, sudah termaktub di perlembagaan, tetapi kalau sudah pun diberi hak, mereka tidak mengundi, kita takut representasi yang dilakukan di kotak undi itu tidak melambangkan majoriti sebenarnya. Saya tak melihat dari mana-mana kenyataan yang UMNO dan Barisan Nasional tak menggalakkan pengundi luar untuk balik mengundi. Mungkin itu persepsi yang dibina oleh setengah pihak apabila mengatakan bahawa pengundi-pengundi luar ni tak digalakkan balik, UMNO lebih suka kalau pengundi luar tak balik. Saya tak rasa isu begitu. Sebagai contoh, di negeri Johor kita ada lebih kurang 700,000 pengundi luar, dan kita telah SBR telah pun menawarkan untuk undi pos, tapi hanya tak sampai 1-2% yang apply benda tu, ambil peluang itu. Jadi saya tak rasa bahawa UMNO Barisan Nasional ada masalah dengan pengundi luar. Cuma seperti yang kita sedia maklum bahawa UMNO ini parti well structured, kita sebut parti yang micromanage. Jadi kita mempunyai undi base kita, dan saya rasakan itu mungkin strategi UMNO dan Barisan Nasional akan mempergunakan dulu undi yang ada, selain kita menarik lagi lebih ramai undi-undi lain sebagai bonus tambahan kepada undi yang sedia ada. Itu saja. Bagi Fazli, susah tak kalau kita nak dekati kelompok muda ini? Mereka tidak ada parti, mereka tidak berkiblatkan politik semata-mata, mereka ni fragile, mereka dinamik, mereka agak idealis jugalah, minta macam itulah hidup orang muda kan. Mereka tak nampak jauh depan, tetapi apa yang mereka dapat, mereka mahukan sesuatu yang segar, baru dan sebagainya. Fazli, saya pun pernah muda dan kita faham bagaimana perasaan orang muda. Betul tadi disebutkan bahawa tak ada berkiblatkan politik. Hari ini boleh sokong parti A, esok boleh sokong parti B. Cuma saya katakan bahawa sebagai orang baru dalam politik matang, kita hanya boleh tawarkan sesuatu kepada mereka. Kita tak dapat puaskan hati semua orang, tapi saya yakin tawaran dan nilai khidmat bakti itu dapat sedikit menarik sokongan mereka kepada parti-parti tertentu, khususnya Barisan Nasional. Barisan Nasional walaupun kita kalah pada 2018 yang lalu, kita teruskan gerak kerja bantu rakyat. Jadi saya rasa dengan politik sekarang, orang muda yang banyak melihat media sosial, rasanya tak jadi masalah untuk parti-parti yang bertanding menunjukkan mempromosikan parti masing-masing. Bagi Fazli, apa maksud pendidikan bagi Fazli di Bukit Pasir? Pendidikan sangat penting. Itu tak dapat nafikan kerana saya juga sedang dalam proses menamatkan pendidikan saya dalam bidang PhD, dalam bidang pendidikan. Kerana pendidikan amat dekat dengan diri saya, sehingga kan di Bukit Pasir ni saya ada juga yang panggil saya cikgu. Sebab saya ada selalu buka kelas percuma khusus untuk penduduk Bukit Pasir. Kita juga sebelum PKP hari itu pergi ke sekolah-sekolah untuk buat motivasi secara percuma, ulang kaji SPM, PT3 secara percuma. Tapi matlamat utama saya ialah saya nak kurangkan jurang pendidikan itu. Kerana kita tak nak bahawa Bukit Pasir dikenali dengan sebuah DUN yang memiliki hub pendidikan universiti, bandar universitinya, tapi anak-anak kampung kita hanya melihat dari jauh pembangunan di hub pendidikan itu. Jadi agenda yang saya nak bawa ialah kita akan perjuangkan mungkin kuota-kuota tertentu untuk anak-anak tempatan masuk ke dalam universiti. Ada 4-5 universiti di bandar universiti itu,
dan saya yakin dan percaya anak-anak kampung tempatan tak kurang kehebatannya dalam bidang pendidikan khusus di Dun Bukit Pasir ini. Apa pemikiran di luar kotak dalam pendidikan ini? Adakah dengan membawa pelbagai prasarana infrastruktur universiti dengan ada universiti hub di Pagoh itu semata-mata boleh menunjukkan bahawa ADUN itu ada komitmen tentang pendidikan, tetapi ia akhirnya tidak memberikan limpahan sosioekonomi kepada anak kampung ataupun penduduk di Bukit Pasir. Jadi bagi Fazli yang sudah berjaya dalam pendidikan, dalam kerjaya, pastinya mesti ada idea yang lebih. Kerana kita lihat kalau ada agenda politik, itu yang kita lihat. Kalau pemimpin bertukar, dia akan jadi mundur lah. Kalau dia naik, dia akan maju balik. Jadi dia ding-dong-ding-dong macam Fazli cakap tadi. Jadi sebagai orang muda, bagaimana kita nak mengelakkan polisi-polisi yang besar, projek-projek infra yang besar, tidak menjadi gajah putih macam tu. Itu yang saya katakan tadi, bahawa agenda ni tak boleh terhenti setakat pilihan raya saja. Tak boleh berhenti setakat bertukar pemimpin. Saya yakin dan percaya, insya-Allah jika diberi mandat, antara isu utama yang saya nak bawa ialah menjadikan universiti itu sebagai strategic partnership, rakan strategik kepada sekolah-sekolah yang sedia ada dan masyarakat khususnya. Orang politik kena jadi jambatan ke arah itu. Andai kata bertukar pemimpin sekalipun, benda itu akan boleh berjalan dengan baik. Kita tak nak segala sumber yang ada di universiti itu tak dapat digunakan oleh khususnya budak-budak sekolah, kan, anak-anak orang asli yang ada. Kita gunakan kita sebut guna-samakan infrastruktur yang ada untuk kegunaan bersama. InsyaAllah tak jadi masalah. Saya yakin tak jadi masalah kepada pihak universiti dan juga pihak sekolah untuk kita gabung jalinkan hubungan mereka melalui strategic partnership agreement. Katakanlah macam itu. Kalau kita nak ke depan, kita perlu menyantuni pelbagai kelompok masyarakat. Dalam masyarakat ini ada yang rentan, ada yang selesa, ada yang sentiasa mengharapkan bantuan ADUN seperti kalau Fazli dilantik ataupun dipilih nanti. Ada yang sentiasa mahukan prestasi ADUN itu cantik, je kan? Tak boleh turun naik. Kalau saya panggil kenduri, dia mesti datang. Kalau anak dia masuk universiti, dia boleh bagi sedekah sedikit. Jadi bagi anak muda, bagaimana pembawaan Fazli untuk menyantuni setiap kelompok masyarakat di Dun Bukit Pasir? Alhamdulillah, Barisan Nasional Pagoh mempunyai jentera yang baik. Kita bukan parti yang sekadar kita ada peringkat bahagian sahaja. Kita ada sampai ke peringkat cawangan sehingga ke peringkat akar umbi. Saya yakin dan percaya segenap lapisan masyarakat, baik yang memerlukan bantuan, baik yang memerlukan sokongan, macam tadi kata kena pergi surau dan masjid, saya yakin dan percaya ada kalangan kita yang faham bahawa struktur kita memerlukan ada setengah YB yang perlu berada di kawasan, ada setengah wakil rakyat yang perlu membawa isu-isu pembangunan di Dewan, dan ada juga wakil rakyat yang memerlu bawa pembangunan ke kawasan tertentu. Jadi saya yakin dan percaya dengan adanya jentera-jentera Barisan Nasional, saya boleh dibantu dengan baik untuk menangani isu-isu yang seperti yang disebutkan tadi, memastikan kefahaman rakyat, apa tugas dan fungsi wakil rakyat, dan insya-Allah semua rakyat walaupun tidak bersama dengan Barisan Nasional akan dilayan dengan adil dan saksama, insya-Allah. Bagi anak muda yang tinggal di Dun Bukit Pasir, mereka tidak berhijrah keluar, mereka tidak ke Singapura, ke Johor Bahru atau ke Lembah Kelang, apa tawaran kepada mereka kalau mereka ingin mencari rezeki di Bukit Pasir? Bagaimana peluang pekerjaan kalau dipilih sebagai ADUN? Apa idea baru yang boleh ditawarkan kepada anak muda yang tinggal di Bukit Pasir? Sebenarnya banyak perancangan yang kita dah buat sebelum PRU 14 yang lalu. Antara pembangunan yang terbesar ialah hub pendidikan tinggi dan juga bandar universiti, dan juga ada high speed railway yang mana stesen yang akan berada di Pagoh, HSR yang akan berada di Pagoh, dan juga kita ada Bukit Pasir bypass yang akan memastikan kesesakan lalu lintas di Pekan Bukit Pasir ini dapat dikurangkan, dan seterusnya mungkin sepanjang bypass tu akan ada pekan-pekan baru, pembangunan-pembangunan baru di kawasan itu. Jadi sebenarnya apa yang kita rancang hari itu sepanjang 4 tahun tak dapat dilaksanakan. Agenda utama Barisan Nasional kali ini ialah meneruskan apa yang tergendala. Kita yakin bahawa perancangan kita telah dibuat dengan baik, tapi terganggu-gugat akibat pertukaran kerajaan, pertukaran polisi dan dasar, dan insya-Allah dengan kita sebut apa tu, full utilize apa yang kita ada yang sedia ada, kita akan mampu menanganilah isu-isu anak tempatan keluar mencari rezeki tempat lain.
Jadi kita seperti yang saya sebutkan tadi, antara isu yang kita nak bangkitkan ialah isu perumahan, isu pendidikan dan juga isu kerjaya. Tiga-tiga ini ialah dalam satu circle yang baik. Isu pendidikannya, bila dah berjaya dalam pendidikan, dia perlukan kerjaya. Bila dah ada kerjaya, seterusnya berkeluarga dengan baik dengan perumahan yang kita sediakan khusus untuk orang Bukit Pasir. Bagi kelompok B40 apa strategi Fazli? Jika dilihat dalam kelompok B40, isu yang sama, bahawa isu pendidikan di mana kebanyakan B40 bajet-bajet mereka, bajet-bajet keluarga bulanan mereka mungkin akan terkurang sikit dalam bidang pendidikan. Jadi itu tanggungjawab kita untuk bantu pendidikan yang mungkin kita boleh panggil pendidikan percuma di luar sekolah. Sebagai contoh, tuition percuma. Itu saya sebutkan tadi bahawa kalau kita boleh gabung jalinkan pendidikan di universiti sana sebagai strategic partnership dengan sekolah, saya yakin isu-isu seperti kelas tambahan, kekurangan peralatan makmal di sekolah dapat ditangani dengan baik. Jadi perlu satu wakil rakyat yang baik untuk menggabung jalinkan dua institusi ini. Dan juga seperti contoh pembangunan rumah mampu milik. Kawasan Bukit Pasir masih banyak lagi tanah kosong. Yang insya-Allah kita boleh gunakan tanah-tanah tersebut untuk dibangunkan rumah-rumah mampu milik. Ruang pekerjaan kita faham B40 ada yang suka makan gaji, ada yang suka kerja berniaga. Dan kita lihat banyak peluang-peluang perniagaan. Dengan adanya hak pendidikan, kita laju tadi itu pembangunan limpahan ekonomi daripada Singapura, daripada KL akan tertumpu di Pagoh, khususnya di Dun Bukit Pasir. InsyaAllah semua telah dirancang dengan baik. Kali ini Fazli akan ditentang dengan 5 lagi calon. 6 penjuru antara yang terbesar, antara yang paling meriah dalam pilihan raya negeri kali ini. Apa orang kata pun mesej Fazli kepada rakyat di Bukit Pasir supaya dalam 6 ini Fazli boleh ke depan. Saya merayu kepada penduduk Dun, pengundi-pengundi di Dun Bukit Pasir, buatlah keputusan dengan bijak, lihatlah track record masing-masing, nilailah calon dengan baik, nilailah parti dengan baik. Kita yakin dan percaya Barisan Nasional mempunyai track record yang baik, khususnya di Dun Bukit Pasir. Mungkin ada di kalangan pengundi-pengundi dahulu yang mungkin termakan tawaran-tawaran tertentu, tapi nilaikan semula bagaimana Barisan Nasional bangkit semula, memahami denyut nadi rakyat. Dan saya yakin walau ada 6, 7, 8 sekalipun, pengundi-pengundi faham bahawa yang kita nak pilih kali ini ialah sebuah kerajaan negeri dan seorang wakil rakyat yang mampu mampu untuk memastikan aspirasi mereka tercapai di Dun Bukit Pasir. Terima kasih Muhammad Fazli Muhammad Saleh, Insinyur, calon UMNO Barisan Nasional di Bukit Pasir di MUA ini. Semoga terus dapat mengekalkan momentum untuk pusingan kedua kempen dalam minggu kedua ini. Dan kita akan memantau pergerakan Muhammad Fazli. Ini antara calon-calon favourite saya untuk saya pantau secara dekat ataupun jauh, kerana anak muda. Dia punya motivasi lain sikit, energi dia pun lain macam. Jadi inilah yang kita mahukan, supaya semua calon-calon dan parti berlumba-lumba menampilkan calon yang berkelayakan, profesional, ada pendidikan tinggi dan juga berjiwa besar untuk bersama dengan masyarakat. Itu saja bersama saya Nazri Kahar di Dun Bukit Pasir MUA untuk Johor Memilih.